Saya malam ni nak ajak tuan-tuan berfikir, merenung mentaliti pemimpin di sebuah negara maju dengan mentaliti pemimpin di sebuah negara yang tebuk atap ini. Katanya, kononnya ini rejim Melayu Islam. Tak rasa malu ke bila tengok Singapura yang tak ada declare apa-apa pun? Mereka tak declare. Mereka tak declare pun negara mereka negara Cina demokrat, tak ada. Mereka tak declare apa-apa pun. Tapi di Malaysia ni mereka declare kami rejim Melayu Islam. Tapi kalau kita lihat mentaliti dia, pemimpin di negara-negara maju seperti Singapura dan banyak negara-negara lain di Eropah dan sebagainya, mereka berfikir bagaimana untuk menyelamatkan rakyat, bagaimana untuk servis kepada rakyat, bagaimana mereka gunakan berbilion-bilion dolar ini untuk bantu rakyat. Kita pula, pemimpin kita pula, level dia macam mana nak tindas rakyat. Nak ajar rakyat. Nak ajar rakyat. Nak ajar rakyat apa? Dalam keadaan rakyat tak makan, kamu nak ajar apa? Rakyat dalam susah, keadaan rakyat susah, kamu nak ajar apa kepada rakyat susah? Patutnya kamu ringankan beban tadi. Cuba tuan-tuan, malam ni saya nak ajak tuan-tuan berfikir. Kita ni harus keluar daripada kelompok ini. Mana pemimpin-pemimpin yang masih lagi berkarat cara berfikirnya, sudah tak layak lagi bersama dalam sebuah negara yang sepatutnya sudah maju. Malaysia sepatutnya sudah di level negara maju. Tapi pemimpin-pemimpin kita, terutama sekali di era PN ini, memang kita nampak tak ada langsung standard mereka untuk fikir macam manakah sebuah negara maju. Jadi, ya, ada walaupun kata, kamu tengoklah 22 bulan lalu. Ya, 22 bulan lalu bandingkan sekarang, cakaplah terus terang. Sekarang kita tengok survey yang kita lihat. Apa dia survey yang kita lihat, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan lihat. Survey yang kita lihat, hasil daripada survey, bukan survey daripada walaupun ataupun yang Dedakyun ini. Bukan. Tapi mereka ini adalah survey daripada yang bebas. Sinar satu daripada media yang buat bebas. Ada survey yang mengatakan bahawa pemimpin yang paling dibenci oleh rakyat adalah Azmin Ali. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Yang ketiga, Mahathir Mohamad. So, ada 3 pemimpin utama, walaupun Mahathir tak terlibat lagi dalam kabinet, tetapi rakyat masih lagi melihat bahawa paling dibenci adalah Azmin Ali. Kenapa Azmin Ali paling dibenci oleh rakyat? Sebab satu daripada sebabnya adalah rakyat nak meletakkan kepada siapa berlakunya hal-hal yang sekarang ini. Sudah tentu rakyat akan mencari seseorang. Siapakah orang itu? Dan antaranya yang mereka nampak adalah Azmin Ali, Muhyiddin Yassin dan Mahathir. Cuba tuan-tuan merenung dan bayangkan, mereka masih cuba nak muncul di khalayak untuk menceritakan, kami adalah orang yang baik, kami prihatin kepada rakyat, kami bla 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 bla. Okey, itu kita kena tengok. Yang kedua, macam betul ada teman kita bagi pandangan. 22 bulan kita kena tahu siapa dia yang menjaga kes Adib, siapa? Saya dah ulang banyak kali dah benda ni. Siapa yang menjaga kes Adib? Siapakah dia ketika itu? Ketika itu adalah Menteri Dalam Negeri. Siapa dia Menteri Dalam Negeri? Beliau adalah Muhyiddin Yassin. Siapakah Perdana Menteri ketika itu? Beliau adalah Mahathir Mohamad. Siapakah dia yang menguruskan ekonomi dan sebagainya ketika itu? Beliau adalah Azmin Ali. Dan beliaulah yang merupakan kelompok yang lompat, khianat dan sebagainya. Jadi, kalau kita mempersoalkan 22 bulan yang bagi saya tak gagal, bagi saya sebab bila kita bandingkan sekarang, kita nampak jauh lebih baik di era PH yang 22 bulan tersebut
jika dibandingkan PN yang baru 12 bulan lebih. Apa benda pun tak buat, tak jadi. Buat undang-undang tak jadi, buat itu tak jadi, buat ini, kona baring lah tu, tak jadi. Jadi, apa yang jadi? Sebab apa tak jadi? Satu pada sebabnya adalah mereka tidak dapat sokongan penuh dari rakyat. Itu yang pertama. Mereka tidak dapat sokongan penuh dari wakil-wakil rakyat. Kalau mereka dapat sokongan penuh dari wakil-wakil rakyat ini, bukan begini jadinya. Lepas tu mereka, yang ketiga pula, mereka mempunyai menteri-menteri ataupun kabinet yang tidak ada kemampuan untuk handle. Walaupun bilangannya besar. Besar bilangan sampai 70 orang. Besar. Tetapi tak mampu. Tak mampu nak handle. Kita faham mereka masuk dengan bukan nak kira merit, tetapi kira macam mana nak jaga ni, nak kepung supaya tak jatuh. Macam orang bawa air lah tuan-tuan. Bawa air ni takut tumpah. Dia nak jaga takut tumpah ke atau apa? Dia nak jaga, kita nak jaga air, kita bawa air ni banyak, tangkung air. Ini nak jatuh ni. Ya, sebenarnya dia nak jaga air tu, bukan dia nak tengok orang ni basah ke, orang keliling dia ni apa. Jadi dia tak kira. Yang penting dia nak jaga air ni selamat sampai ke tempatnya. Tu orang yang bawa air gitu. Dia ni orang ni nak lompat ni. Ya tak apa, kita bagi JLC. Orang ni dah nampak nak lompat balik ni, tak mau bersama kita. Kita bagi apa kat dia. Realitinya begitu. Sebab itu kita lihat semua yang mereka buat tak jadi. Tak jadi. Cuba bagi satu yang jadi. Apa yang jadi? Tanya. Yang mereka buat menjadi apa? Mula vaksin. Lepas vaksin pun sekarang dah jadi kalang kabut. Apabila bocornya cerita macam komision lah, apalah itu ini, akhirnya nampak tak menjadi. Apa pun tak jadi. Jadi apa yang sebenarnya mereka nak sumbangkan kepada negara dan rakyat? Saya ulangkan beberapa kali dah. Masa sudah sampai kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu membuat satu keputusan. Walaupun kita sedang mempersiapkan tanda tangan, tak apa, kita teruskan tanda tangan ini. Tapi saya menyeru dan berharap Raja-Raja Melayu lebih sensitif kali ini. Apabila 115 orang menghantar surat protes tentang darurat, maknanya ini serius. Ambillah hal ini serius lah sikit. Kenapa dibiarkan? Negara ini adalah negara kita, sama-sama. Kalau kita pun rosak, makna rakyatnya tertekan dan sebagainya, sudah pastilah raja-raja juga berkeadaan demikian. Mustahil Raja-Raja Melayu tak fikir tentang rakyat. Mustahil. Tetapi kelompok-kelompok ini yang saya katakan tadi, mereka duk pegang takut tumpah air tadi. Fokus ni adalah kepada nak jaga air supaya sampai ke tempat untuk tujuan mereka. Jadi mereka nak jaga supaya jangan jatuh semula kerajaan ini. Walaupun mereka tak mengambil kira soal rakyat ni tak penting bagi mereka. Kita kena buat keputusan yang begitu, barulah nampak, baru ada alasan yang real. Barulah ada hujah yang kuat. Kalau tidak, apa hujahnya? Nak katakan bawa pelabur daripada Timur Tengah, mana dia satu orang pelabur pun tak ada. Ustaz Hadi buat kerja apa? Menteri buat kerja apa? Mana dia? Kalau katakan sudah ada, sudah tentulah menteri ataupun negara-negara luar tadi datang membawa pelaburan. Menjadi Yasin bawa balik apa? Bawa balik senyuman. Bawa balik apa? Bawa balik cerita kes kita dapat 10,000. Saya dah cakap dah itu hari. Mereka balik ni mesti nak cerita. Satu daripadanya inilah cerita. Saya dah dapat 10,000. Tengok-tengok, dengar-dengar cerita, menteri yang membagi 10,000 tu pun kena tendang. Jadi apa punya saya bukan dah tak faham. Apa yang mereka nak buat ni? Dah pergi ke Mekah dah ni.
Mungkin ada satu, mungkin boleh jual lah cerita tentang pergi Mekah ni. Cerita kat orang kampung, ya, Perdana Menteri kita dah pergi Mekah, dah taubat. Itulah naratif itulah nak cerita kepada orang kampung. Lalu orang kampung pun boleh percaya tak boleh percaya, wallahu alam lah kan. Tapi umumnya begitulah. Sekurang-kurangnya Perdana Menteri dah pergi ke Mekah. Cerita orang Melayu ni kalau dengar cerita Mekah tu, cairlah dia. Jadi tuan-tuan, malam ini kita nak ajak berfikir tentang level apakah pemimpin-pemimpin kita ni. Kalau kita bandingkan, tak usahlah banding negara di Eropah, tak payah nak banding negara Eropah. Bandingkan dengan Singapura saja. Tak payah bandingkan Eropah ke Australia ke New Zealand ke, jauh lah. Bandingkan dengan Singapura saja. Itu pun kita dah tak nampak. Macam mana? Mereka ni fikir apa? Fikir tentang untuk apa ni? Untuk jaga kuasa yang mereka rampas. Sekarang ni dah jadi kelang kabut. Dan kita jangan jadi bodoh. Rakyat tak boleh terus diperbodohkan oleh kelompok-kelompok ini, dan kita mesti nyatakan pendirian kita, dan pendirian kita ini berdasarkan kepada lunas undang-undang dan masih lagi dibenarkan oleh undang-undang dan juga perlembagaan negara kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita bercakap soal standard ni, nanti yalah, kalau kita kata nak kata apa lagi, standard apa yang mereka nak tunjukkan kepada kita. Satu contoh lah, Taqiyuddin buat undang-undang, 2 hari lepas dia kata, oh ini nak mendidik rakyat. Hari ini keluar pula, oh dia kata boleh 50%. Dah dikena tekan dengan rakyat, tukar 50%. Jadi jadi itulah level kita. Buat satu polisi yang tak ada fikir panjang, yang tak ada habis lagi bincang bahasnya, apa implikasinya kepada rakyat, betul tak betul, begini dan sebagainya. Jadi buat dulu, nak bagi sedap. Oh, daripada 1,000 bangga pula, daripada 1,000 ke 10,000, oh bangga. Oh, kami telah mengadakan suruh pula rakyat yang walaun dan dedaki ni bercakap dalam TV. Oh, kita kena sokong ordinan darurat ini, dan memang sepatutnya 10,000 dikenakan kepada rakyat. Rakyat dah kena 10,000 ni, mula protes, dan akhirnya tuan-tuan, inilah dia cerita dia. Jadi standard kita ni tuan-tuan, tak ada standard lah sebenarnya. Tak ada standard. Jadi standard apa yang kita nak cakap, buat apa pun tak boleh, betul. Harapkan betul-betul, kalau nak katakan polisi apa yang hebat sangat ni? Apa polisinya? Yang nak bagi duit daripada KWSP pun tak mampu nak buat keputusan, apa yang dapat? Ya? Dah 60 tahun banding dengan Afrika, betul. Mereka cakap bangga sangatlah. Tuan-tuan kena bangga. Kita negara ni, kita kena bandingkan. Kalau tuan-tuan berada di Afrika yang kering kontang, apa jauh sangat nak banding. Dulu boleh lah, sekarang ni kita bercakap sekarang ni, untuk handle COVID-19 yang je cukup. Tak payah cerita jauh-jauh sampai ke Afrika tu. Bandingkan kita dengan Singapura yang paling dekat sekali, seberang laut ni. Yang itu pun kita tak boleh nak solve, tak bandingkan. Ini realiti yang terjadi. Dan kita, kalau ada orang kata bandingkan 22 bulan, 22 bulan memang betul. Nak banding apa? 22 bulan dengan sekarang kamu buat apa? Apa yang kamu buat menjadi, tak menjadi semua. Okey, itu tentang PN lah, ya. Betul, ya? Okey, kita pindah satu lagi tajuk sebelum berakhir. Saya baca juga sejak Anwar Ibrahim buat statement kemarin. Ya, statement Anwar Ibrahim katakan sudah ada perbincangan dan sebagainya.
Okeylah, alhamdulillah saya ikuti juga beberapa pandangan daripada beberapa teman-teman kita daripada Amanah dan juga daripada PKR tentang isu tersebut. Kalau YB apa nama tu, anak Tok Guru Allahyarham Fadil Nur Faiz Faiz, saya nampak ada bagus pandangan beliau. Beliau kata selagi masih ikut prinsip, kita berpegang kepada prinsip dan sebagainya, saya rasa bagus. Wakil amanah, saya lihat daripada awal ni, saya rasa itu fair, bagus cara dia menjawab, tak lari jauh daripada semangat Pakatan Harapan. Begitulah juga dengan YB Syamsul Iskandar, dan saya dengar juga Faiz Fadil, betul. Dan begitu juga dengan YB Yusmadi, senator. Jadi pandangan-pandangan kelompok muda saya rasa lebih realistik. Faiz masih muda, Yusmadi masih muda, Syamsul ni dia masih muda. Tapi kalau saya dengar yang lain tu, macam ada yang tak kena. Saya tak maulah sebut, malas dah saya nak sebut siapa-siapa. Tapi kalau tuan-tuan dengar komen-komen mereka dalaman PH ni, ada yang tak berapa kena kadang-kadang. Satunya yang mungkin ini juga indikasi kepada kita sudah perlu beralih kepada perubahan pemimpin yang lebih muda mungkin. Tokoh-tokoh seperti yang sudah tua-tua ni, saya rasa kena ubah lah, kena bagi laluan kepada pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin muda, sama ada dalam Amanah ataupun dalam PKR ataupun dalam DAP. Saya rasa sudah sampai masanya untuk memunculkan pemimpin-pemimpin muda yang lebih segar ideanya, dan lebih, saya dari segi cara mereka menyambut statement Anwar Ibrahim tu, saya dapat melihat bahawa pemimpin-pemimpin muda ni lebih memang lebih jelas, nampak lebih jelas berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang saya katakan tadi. Kalau umur 60 lebih tu, kadang-kadang tak berapa nak faham lagi apa yang Anwar maksudkan, Saya kadang-kadang saya rasa pelik pula. Kenapa boleh jadi begitu, kan? Kenapa boleh jadi masih ada lagi kelompok-kelompok yang terbaik, ambil keputusan yang terbaik. Dan kalau katakan keputusan ini okey, sekarang dah okey mungkin sepatutnya sudah sampai masa ni lah, tidurlah pakcik. Nak tidur pula. Tak apalah, insyaAllah kita akan cuba baiki. Saya berharap PH dapat baiki lah. Saya yakin mereka akan dapat baiki, terutama sekali pemimpin-pemimpin muda. Dekatilah pemimpin-pemimpin senior masing-masing lah, dekati dengan cara yang baik. Yang PN ini udahlah, kita anggapkan ini kerajaan yang tak ada kualiti, anytime boleh jatuh, dan sebenarnya dah lama jatuh pun. Namanya pun kerajaan haram. Daripada tak ada penyakit, tiba-tiba jadi penyakit. Tak ada penyakit, dah kosong lah, berapa belas hari dah kosong lah. Udah kosong lah. Tengok dah datang Sheraton, naik pula balik isu dan sebagainya. Okey, malam ni saya tak terlalu panjang. Saya target 30 minit je. So saya ucap terima kasih, Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut serta dalam diskusi ini. Dah ada dah, Iswadi dah ada. Okey. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan tetap lawan, lawan sampai menang, lawan sampai PN tumbang, lawan sampai kita ke Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.